Baik, pada waktu ini kita kembali untuk berkongsi tentang ibadah korban. Korbanku untukmu. Dan kita ingin memahami tentang pengertian ibadah korban yang mendalam daripada perspektif Islam. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Ustaz Amirul Kamarudin, pegawai syariah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali bila kita cakap setiap tahun ni Ustaz, mana bila tibanya Aidiladha, kita ni disuruh untuk buat ibadah korban. Betul. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut lagi dan lebih mendalam, sebenarnya apa itu ibadah korban ini Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Okey, bila kita bercakap tentang ibadah korban, suatu ibadah yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Kamu tunaikan solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Mana kata ibadah korban ini suatu perintah Allah. Bukan datangnya hanya dalam hadis Nabi, tetapi Allah sendiri menyebutkan perkataan ibadah korban itu dalam Al-Quran. Dan ibadah korban ini kita perlu faham, ibadah korban ini adalah satu ibadah sembelihan haiwan ternakan yang dilakukan pada pagi hari raya dan juga hari-hari tasyrik, semata-mata adalah tujuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu namanya korban. Korban ini bermaksud dekat, berasal daripada perkataan bahasa Arab qaraba, dekat. Bila kita buat ibadah korban, kalau kita letakkan tujuan ataupun niat kita semata-mata nak dapat daging, nak makan daging, nak bagi ataupun kita nak agihkan, kita nak bagi daging korban tu kepada orang yang susah ke fakir miskin sebagainya, itu adalah perkara kedua dan ketiga. Tetapi mesti letakkan tujuan kita ataupun kita mesti faham, betulkan kefahaman kita, ibadah korban ini untuk kita diri kita sendiri. Sebab tu kita gunakan hashtag korbanku untukmu. Jadi korban kita ini adalah untuk Allah. Kita nak mempersembahkan dalam masa setahun, bermula daripada bulan Januari ataupun kalau dalam Islam bermula Muharram, Safar sampailah akhir bulan ke-12 bulan Zulhijjah ini, berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam-macam kurniaan. Sebab tu dalam Al-Quran disebut inna a'tainakal kautsar. Aku telah berikan kamu nikmat yang begitu banyak. Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara untuk bersyukur dengan nikmat tersebut? Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikan solat dan buat ibadah kurban. Itu dia maksudnya. Baik, jadi kita kena betulkan pemahaman kita. Dan maka kita akan teruskan dengan niat dan kita tak terlambat lagi untuk kita melakukan ibadah korban ini, kerana siapa sebenarnya yang dituntut, sebab Amai katakan saya ni tak ada duit sangat Ustaz. Jadi macam tak mampulah nak buatlah kan. Tapi tiap-tiap tahun 10 tahun dah berlalu macam tu juga ya akhirnya. Dan siapa sebenar-benarnya yang dituntut untuk buat korban, dan ada yang kata korban ini kita buat sekali je seumur hidup dan tak perlu nak buat berkali-kali. Silakan. Baik, korban ini dituntut orang yang berkemampuan lah. Sebab bila kita sebut berkemampuan ni, Nabi pesan pada kita, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang berkemampuan dan yang mempunyai kelapangan harta, walam yudhahi, dia tidak buat korban, dia mampu. Kalau kata kita dalam setahun kita ada 360 hari kan, kita kumpul satu hari RM1, RM2, RM3, cukup 12 bulan dan kita ada package Easy Korban, kita ada package korban luar negara dengan harga RM320 untuk satu bahagian. Kalau satu hari RM1 kita menabung, setahun rasanya kita dapat paling tidak pun satu bahagian lembu korban mampu untuk kita nak melaksanakannya. Jadi sebab tu Nabi pesan pada kita, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang ada kemampuan tapi dia tak buat korban, Nabi kata fala yaqribanna musallana, jangan dekati tempat solat hari raya kami. Seolah-olah macam Nabi beri amaran kepada kita, Allah dah berikan perayaan Aidiladha kepada kita. Kita haji pun tak pergi, korban pun tak buat. Jadi tak payah raya lah. Gitu. Fala yaqribanna musallana, maknanya tak payah raya lah, tak payah datang sembahyang raya. Begitu sekali Nabi titik beratkan betapa besarnya, pentingnya untuk kita nak melaksanakan ibadah korban bila mana tibanya Aidiladha. Itu dia. Baik. Jadi sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih sebenarnya. Satu hari RM1, setahun dah RM360, tapi dengan Easy Korban RM320 sahaja. Ada lebihan RM40 boleh buat macam-macam sebenarnya. Jadi boleh buat perancangan. Cuma bila dah saat-saat akhir ni, lebih kurang seminggu lagi insya-Allah ya. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita lakukan? Sebab ialah setengah orang kata okeylah, dia dah berdebat ni, dia kata saya tak mampu, tapi ustaz dah jawab tadi kan. Dia juga kata tak ada. Sebab katanya kita kena bantu mereka yang ada dekat dengan kita dulu. Lebih afdal berbanding dengan kita nak buat kat luar negara, bantu bagi mereka memerlukan. Apa hujah ustaz tentang sebab tu kami di Easy Korban untuk tahun ini kita sediakan 4 package. Korban dalam negara, korban luar negara, dan juga korban Syria dan juga korban Palestin. So dalam negara ni, korban Malaysia ni masih buka. Masa kita buka sehinggalah 9 hari bulan Julai, waktu sehari sebelum raya. Dan
dan korban di luar negara kita akan tutup pada hari raya kedua. So kalau kata kita pergi mana-mana masjid atau surau, saya yakinlah di masjid-masjid surau dalam karya kita, dalam kampung kita, rata-ratanya sudah tutup penyertaan. Jadi mungkin ada yang ramai tak berpeluang untuk melaksanakan ibadah korban. Why not kita cari alternatif yang lain yang ada, yang masih buka lagi. Macam kami di Easy Korban kita buka sampai hari raya kedua. So kita ambil peluang, manfaatkan waktu yang ada untuk kita melaksanakan ibadah korban. So jangan sampai kita tak buat korban langsung, duk sibuk korban dalam negara, luar negara, duk berdebat benda tu kan. Dalam keluar, luar dalam. Buat luar negara kan dalam tak dapat makan, buat dalam negara kan luar pula tak dapat makan. Kita duk sibuk benda tu. Tapi benda yang paling penting untuk kita ambil berat adalah kita ni dah buat ataupun belum korban tu. Tak kira di mana saja kita berada, sebab korban ini tidak menjadi masalah. Dalam negara kita boleh buat, luar negara boleh buat, dan manfaatnya masing-masing ada manfaat masing-masing. Kalau dalam negara kita sendiri dapat melihat dan sebagainya. Kalau luar negara ada manfaat kita bagi golongan yang lebih memerlukan dan sebagainya, di kem-kem pelarian yang kita pergi. Jadi dua-dua ada manfaat masing-masing. Tapi paling penting sekali, kita dah buat korban, dah daftar korban ataupun belum. Sebab itulah di saat-saat akhir yang kita buka ni, kita bagi peluang. Dan kita Easy Korban kita buka 7 hari seminggu. Termasuklah hari ini Sabtu Ahad. Hari Minggu pun kita buka daripada 8 pagi sehingga 10 malam. Boleh datang ke pejabat ataupun kaunter pendaftaran korban kami untuk mendaftar ibadah korban, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi persoalan pertama yang kena tanya pada diri sendiri adalah, adakah anda sudah membuat korban ataupun belum, ataupun dah terniat ataupun tidak. Okey, jadi mulakan hari ini dan kita sama-samalah lakukan korban bersama dengan Easy Korban. Ada talian bebas tu situ 1800 885 885 dan juga handphone dan juga WhatsApp di 0113-238-6000. Dan untuk media sosial Easy Korban pula di Facebook, Instagram dan juga YouTube Easy Korban, dan juga laman sesawang www.easykorban.org. Di situ ada informasi lanjutlah berkaitan dengan talian dan juga alamat yang terdekat dengan anda. Okey, jadi lakukan korban pada hari ini juga. Jangan ditangguh lagi. Tak payah nak berdalik lagi nak luar negara ke dalam negara ke tak apa. Kita teruskan dengan niat kita. Apapun, kita ucapkan banyak terima kasih kepada tetamu kita, Ustaz Muhammad Amirul Kamaruddin, pegawai syariah bersama kita pada waktu ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita boleh tambah sedikit, Ustaz, bagi mereka yang sekarang ni yang mungkin rasa berbolak-balik lagi. Dia kata, saya tak boleh, Ustaz, kena buat istikharah ke? Apa saranan kepada Ustaz ni? Dia sebab tu kata, ibadah ni, setiap ibadah yang kita lakukan ni, kebaikannya, manfaatnya adalah kembali kepada kita balik. So Allah syariatkan sesuatu ibadah tu bukan untuk Allah balik. Bukan untuk kita nak persembahkan, macam contoh kita buat ibadah korban ini. Allah sebut dalam Quran, la yanalallahu haluhumuha wala dima'uha. Daging dan sembelihan darah sembelihan haiwan korban tu tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kita. Maksudnya kita buat korban ni nak balik takwa kita. Sebab itulah ibadah korban ini, kata ulama, adalah menjadi ukuran ketakwaan kita kepada Allah. Sejauh mana kita sanggup berkorban, keluarkan duit kita untuk buat ibadah korban walaupun dengan satu bahagian, di situlah Allah akan pandang. Dan yang Nabi sebut, ahabbilallah min ihraqud dam, yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapatkan cinta pada seorang, pasangan kita ataupun siapa sahaja yang kita suka, minat dan sebagainya, maka kita berkorban. Korban cinta, korban harta, korban masa, segala-galanya kita korban untuk dapatkan perhatian dia, cinta dia, kasih dan sebagainya. Begitu juga kita nak dapatkan perhatian daripada Allah, kasih daripada Allah, cinta daripada Allah, kena buat apa yang Allah suka, kena buat apa yang Allah kasih, kena buat apa yang Allah sayang. Barulah kita dapat apa yang kita hajat, doa kita, niat kita dan segala benda yang kita perlukan, Allah akan tunaikan hajat kita, mudah-mudahan dengan ibadah. Mudah-mudahan Jadi ini satu asbab untuk kita teruskan dengan niat kita dan berdoa supaya insya-Allah segala apa yang kita hajatkan dapat dikabulkan. Tapi pertama sekali ada niat. Niat terawal sekali untuk lakukan korban. Adakah anda pernah berpeluang tidak ataupun lakukan korban? Hanya RM320 untuk sebahagian lembu, dan untuk korban lokal RM750 untuk bahagian lembu. Dan juga di korban Palestin RM1,900 untuk perbahagian lembu, satu bahagian RM1,900, dan korban Syria pula RM1,350 untuk satu bahagian. Kalau mampu seekor lebih baik. Lebih baik. Okey, sekali lagi kita nak war-warkan, anda boleh hubungi talian bebas tu 1800 885 885 dan juga handphone dan juga WhatsApp 0113-238-6000, atau terus layari media sosial Easy Korban di Facebook, IG dan juga
YouTube Easy Korban, juga laman sesawang www.easykorban.org. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Muhammad Amirul Kamaruddin, pegawai syariah kita pada waktu ini.